Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ki Y. Sabaria dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami akan membentangkan soalan tutorial 5 iaitu iklim etika kerja, ethical work climate, jelaskan dan cadangkan amalan yang boleh dilakukan oleh organisasi. Para pembentang terdiri daripada Nasim Han bin Ismail dan saya sendiri, Siti Harisa binti Abdul Rahman. Baiklah, rakan-rakan sekalian, sebelum itu kami akan memulakan sesi tutorial kami pada hari ini dengan pengenalan. Bermula pada tahun 1950-an, beberapa kajian mengenai iklim etika kerja secara khususnya telah giat dijalankan oleh beberapa pengkaji terdahulu, terutamanya para pengkaji yang berminat dalam meneliti sistem organisasi. Victor dan Colin ini merupakan pengkaji pertama yang telah memperkenalkan pembentukan iklim etika kerja pada tahun 1987 sehingga mereka ini digelar sebagai bapa kepada iklim etika kerja. Menurut Abdullah, pada tahun 2017 dalam kajiannya, sebelum Victor dan Colin memperkenalkan pembentukan tersebut, terdapat ramai pengkaji terdahulu telah menghasilkan pelbagai jenis iklim etika untuk menyelesaikan konflik di dalam sesebuah organisasi. Sambungan kepada pengenalan tadi, dalam kajian Colin dan Victor 1988, anggapan utama mereka secara asasnya mengatakan bahawa iklim etika kerja bukan sahaja dapat membantu para ahli dalam organisasi, terutamanya ketika membuat keputusan moral. Keputusan moral ini seperti mencari jawapan atas pertanyaan seperti apa yang harus saya lakukan, tetapi membantu proses membuat keputusan dalam menjawab soalan tersebut dengan bagaimana saya melakukannya. Ini bermaksud mereka mencari sama-sama solusi terbaik untuk menyelesaikan sesuatu masalah di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, Colin dan Victor juga menggunakan perspektif falsafah dan sosiologi dalam mengembangkan asas teori untuk membuat ukuran terhadap iklim etika kerja menurut Akinci pada tahun 2017. Mari kita lihat apakah definisi bagi etika. Baiklah rakan-rakan, berikut merupakan antara definisi bagi etika. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, secara umumnya, istilah bagi etika ini berasal dari perkataan Greek yang bermaksud karakter ataupun perwatakan dan kepribadian. Yang kedua, definisi bagi etika ialah etika ini dikenali sebagai prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion dan menjadi sebagai satu standard dalam tingkah laku. Etika ini juga dikenali sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan, khususnya bagi mereka yang meminggirkan agama dalam kehidupan mereka. Demikian itu, dalam negara bangsa dan agama, semangnya telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak menurut Rozasman pada tahun 2014. Baiklah, berikut merupakan definisi etika menurut Arifin dan Ahmad pada tahun 2016. Menurut pengkaji tersebut, etika ini seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita dalam apa jua tingkah laku. Keberkesanan prinsip etika ini sebenarnya terletak pada individu itu sendiri. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi, semestinya seseorang itu tidak akan dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki kerana mereka tidak dapat mengenali mana yang betul ataupun tidak dalam kehidupan mereka. Saya harap rakan-rakan dapat memahami secara umumnya apakah definisi bagi etika. Oleh itu, mari kita sama-sama melihat apakah pula sebenarnya yang dimaksudkan dengan iklim etika kerja. Yang pertama kita lihat ialah Cohen 1995 yang mendefinisikan iklim etika kerja berada di bawah sistem nilai organisasi. Yang kedua, Scannender 1983 telah menerangkan bahawa aspek iklim etika kerja ini merupakan kewujudan sistem normatif yang diterima oleh para pekerja di dalam sesebuah organisasi untuk membolehkan mereka memberikan sesuatu respon terhadap isu-isu etika atau isu moral yang berlaku di tempat kerja mereka. Scannender ini menerangkan juga bahawa
Iklim etika kerja dapat dikembangkan apabila para pekerja mempercayai bahawa terdapat beberapa bentuk tingkah laku yang tidak beretika sedang berlaku dalam organisasi mereka. Yang ketiga, kita lihat menurut Penny 1990 yang mana telah menjelaskan iklim etika kerja ini merupakan satu sistem sosial yang dirancang oleh individu yang berkongsi struktur secara formal dan tidak formal di tempat kerja. Vermus pula memberikan cadangan bahawa di dalam mana-mana organisasi seharusnya mereka mempunyai iklim etika kerja yang positif dan setiap pekerja haruslah berpegang dengan prinsip seperti berikut, iaitu things to do is the only thing that needs to be done first, yang mana mereka bersama-sama untuk mencari jalan penyelesaian dan bekerjasama untuk memberikan impak positif untuk organisasi. Yang ketiga kita lihat ialah Akdogan dan Demetrius pada tahun 2014 mendefinisikan iklim etika organisasi dipandang sebagai persepsi bersama anggota organisasi mengenai bagaimana menangani masalah etika dan bagaimana tingkah laku yang betul dari segi etika untuk organisasi tersebut. Kita lihat yang seterusnya ialah menurut Tsai dan Huang 2008, mereka mendapati bahawa iklim etika kerja ini merupakan sejenis iklim kerja yang berlaku dalam organisasi. Menurut Doh, Bela dan Milfirner pada tahun 2010 pula, iklim beretika ini mengenal pasti sistem normatif yang membimbing pembuatan keputusan organisasi dan tindak balas sistematik terhadap dilema etika yang berlaku di tempat kerja. Iklim etika juga didapati dapat mempengaruhi kedua keputusan serta tingkah laku dalam organisasi menurut Martin dan Cullen pada tahun 2006. Manakala menurut Morey dan Morey pada tahun 2014, mereka mendapati bahawa etika yang baik iaitu iklim kerja positif dalam organisasi akan mendorong seorang pekerja memberikan komitmen yang lebih tinggi, meningkatkan produktiviti dan perolehan juga pekerja juga akan lebih tinggi kerana mereka mengamalkan iklim etika kerja yang positif. Yang terakhir ialah untuk kita memahami apakah itu iklim etika kerja. Kita lihat Babin et al. 2000 yang telah memberikan definisi dengan kita apakah itu maksud iklim etika kerja. Menurut beliau, iklim etika kerja ini sebenarnya terdiri daripada persepsi cara betul atau salah yang wujud dalam persekitaran organisasi dan disebabkan itu mereka akan membentuk sebuah norma untuk mengenal pasti tingkah laku yang diterima ataupun tidak di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, mari pula kita mengenali apakah jenis-jenis iklim etika kerja. Baiklah rakan-rakan, sekarang pula kami akan menerangkan apa pulakah itu antara jenis-jenis iklim etika kerja. Menurut dalam satu artikel yang kami jumpa iaitu Abdullah et al. 2017 yang beliau memetik daripada kajian Cullen et al. 2003 dengan menyatakan bahawa terdapat dua jenis iklim etika kerja secara asasnya. Yang pertama dikenali sebagai iklim egoistik. Iklim ini merujuk kepada pekerja yang lebih memilih untuk tidak mempedulikan kepentingan ataupun hal pekerja yang lain dan mereka ini juga cenderung untuk tidak mementingkan keperluan mereka sendiri. Yang kedua yang kita lihat ialah iklim kesejahteraan. Iklim kesejahteraan ini agak terbalik daripada iklim egoistik kerana iklim ini lebih menggalakkan pekerja untuk memberikan tumpuan kepada kegembiraan pekerja lain sama ada di dalam dan di luar organisasi. Saya akan menerangkan jadual ini secara ringkas. Sebenarnya dalam jadual ini dia terbagi kepada 9 dimensi, tetapi apa yang kita boleh fahami ialah dimensi pertama yang kita boleh lihat ialah melalui kriteria etika yang terbahagi kepada 3 iaitu egoism, budi pekerti dan prinsip. Egoism ini untuk memaksimumkan kepentingan diri. Budi pekerti ini pula untuk memaksimumkan kepentingan bersama. Manakala prinsip ini pula dia memaksimumkan untuk mematuhi undang-undang. Dimensi kedua ialah lokasi analisis seperti self, local
dan juga kosmopolitan dan akhirnya akan membentuk sebanyak 9 dimensi. Tetapi menurut Colin pada tahun 2016 dalam kajiannya, hanya 5 iklim etika kerja yang dipraktikkan di dalam organisasi. Karena kan seperti yang anda dapat lihat, terdapat 5 perkataan yang berwarna merah, iaitu instrumental, ambil peduli, berdikari, perkhidmatan ataupun peraturan, dan undang-undang dan kod. Kelima-lima perkataan ini sebenarnya merujuk kepada 5 jenis iklim etika kerja utama yang sebenarnya diamalkan dalam sesebuah organisasi. Yang pertama ialah iklim instrumental. Iklim instrumental ini sama dengan iklim egoistik, yang mana ahli organisasi memperhatikan kepentingan mereka sendiri, bahkan mengecualikan kepentingan orang lain yang mungkin terpengaruh dengan keputusan mereka. Iklim ambil peduli pula menekankan keprihatinan atau menjaga orang lain. Mereka juga melihat bahawa keprihatinan etika ada untuk orang lain dalam organisasi dan juga masyarakat pada umumnya. Iklim undang-undang dan ketertiban didorong oleh kriteria luar seperti tata kelakuan profesional dan undang-undang. Manakala keempat, iklim peraturan, ianya diatur oleh polisi, peraturan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Iklim berdikari merupakan iklim yang kelima, iaitu memberikan ruang kepada ahli untuk membuat keputusan sendiri. Yang mana ia juga menunjukkan bahawa individu percaya bahawa mereka harus bertindak berdasarkan keyakinan moral peribadi yang kuat untuk membuat keputusan yang beretika. Satu kajian kes berkaitan dengan tajuk ini. Secara keseluruhannya, dapatan kajian mereka mendapati bahawa iklim etika kerja yang paling tinggi wujud dalam organisasi di Jabatan Pejabat Audit Negara ialah iklim peraturan, diikuti oleh iklim ambil peduli dan iklim instrumental. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan kaedah amalan kerja beretika dalam organisasi. Amalan beretika yang pertama ialah perlakuan adil dan seragam terhadap semua pekerja. Menurut Debbie David 2015, majikan harus memperlakukan semua pekerja dengan rasa hormat yang sama tanpa mengira bangsa, agama, budaya, atau gaya hidup mereka. Selain itu, organisasi yang mempunyai kepelbagaian memerlukan amalan beretika ini untuk mengelakkan konflik daripada berlaku. Contoh terbaik ialah setiap orang harus mempunyai peluang yang sama dalam peningkatan pangkat. Salah satu cara untuk mempromosikan amalan yang beretika ini adalah melalui latihan kepekaan. Seterusnya ialah tanggung jawab sosial korporat. Tanggung jawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility (CSR) bermaksud kewajiban pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. CSR juga merupakan komitmen bagi mempertingkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan imej organisasi. Selain itu, CSR mampu memberikan satu laluan yang kondusif dan efektif kepada organisasi dalam mempromosikan produk. CSR juga merupakan satu medium untuk melindungi komuniti, terutamanya berkaitan persekitaran semula jadi. Seterusnya ialah etika keuangan dan perniagaan. Menurut Farida Ja'far 2017, organisasi mesti menjalankan operasi yang bersih berkaitan dengan keuangan, pelaburan, dan mengembangkan syarikat mereka. Organisasi yang melakukan amalan ini akan lebih menguntungkan dalam jangka masa panjang berbanding perniagaan yang tidak melaksanakan amalan ini. Perniagaan yang tidak beretika mungkin mendapat keuntungan dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka masa yang panjang. Yang terakhir ialah amalan beretika menjaga kebajikan dan kesehatan pekerja. Menurut Muhammad Maqbul, penjagaan kebajikan dan kesehatan pekerja penting dalam organisasi untuk menjamin kesetiaan pekerja terhadap organisasi, meningkatkan motivasi pekerja, dan seterusnya meningkatkan produktiviti organisasi. Umum bahawa pekerja merupakan aset kepada organisasi, oleh itu majikan hendaklah memberikan sokongan dan sentiasa mendengar kehendak pekerja. Penyediaan program penasihat pekerja juga mampu membantu dan salah satu medium untuk amalan beretika ini.
dan pendapat dan pandangan pekerja seharusnya diambil kira oleh pihak pengurusan. Sekian dan terima kasih.